dari kita start dulu. Okey, untuk 9.1 semalam dengan Darul Syafiqah, Long Syairis semua kita belajar berkaitan dengan asas poligon lah. Di mana asas poligon ni pertama sekali dia ada bucu. Bucu kita imbas kembali sikit ya, bucu. Yang bucu ni adalah titik-titik dan di ujung. Itu adalah bucu. Manakala sisi adalah garisan-garisan di tepi ni lah sisi. Yang ke akhir sekali adalah penjuru. Di mana penjuru ni berapa kali dia menghadap macam petak ni kan. Berapa kali dia daripada satu titik ni ke satu titik ni berapa kali diorang bertemu. Macam ni satu penjuru, yang ini dua penjuru. Maka ada dua penjuru bagi petak ni. Okey, dua penjuru lah. Untuk mengira penjuru ni kita guna formula ni lah untuk mencari penjuru. Sebab agak mustahil untuk kita cari dalam beberapa yang banyak bucu lah. Sebagai contoh bucu ada 20 kan, 20. Jadi macam mana kita tahu dia punya penjuru yang menghadap ke depan, menghadap ke belakang, menghadap ke sisi, menghadap ke kanan semua. Jadi menggunakan formula ni n tolak 3 darab dengan n dengan 2. N tu apa pula? Okey, n tu adalah berapa bucu dia, sisi dia lah. Okey, manakala sisi adalah sama dengan bucu. Okey, macam bucu ni ada 3 kan. Yang kita tengok ni, segitiga ni ada 3. Bucu dia ada 3, maka sisi dia pun ada 3. Jadi kalau sisi dah diberi adalah 20, maka kita guna formula ni lah untuk kita mencari penjuru dia. Okey, itu salah benda simple lah. Yang kedua adalah kita belajar semalam untuk membina poligon. Untuk membina poligon agak-agak simple, di mana kita buat contoh diberi 5 titik, 5 bucu disuruh buat kan, 5 sisi. Maka kita buatlah 5 titik. 5 titik tu kamu garis lah dengan pembaris untuk membina poligon. Simple salah, dan pastikan guna pembaris, janganlah guna benang. Kalau guna benang berbengkok-bengkok lah itu kan, segala dia punya garisan tu. Itu sudahlah. Kena ingat tu prinsip konsep tu ya, sisi, penjuru, bucu dan juga bagaimana membina poligon. Jadi untuk hari ini 9.2 lah kita masuk subtopik 9.2, iaitu sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut penluaran segitiga. Okey, kita tengok ni ada segitiga kan. Kita tengoklah sifat-sifat dia. Berapa sisi dan berapa perimeter dia macam tu. Okey. Jadi macam biasalah, satu hari satu kata, kejayaan adalah satu perjalanan, bukannya satu destinasi. Seperti kita tahu, kejayaan ni memanglah ada orang akan mendefinisikan kejayaan ni daripada berbagai aspek. Sebagai contoh, kejayaan ni untuk jadi kaya, kejayaan ni kerja bagus, rumah besar, kereta hebat dan semua itulah. Tapi dalam kejayaan ni itu masing-masing punya definisi lah. Bagi saya, kalau kejayaan ni adalah satu kehidupan yang tenang, di mana walaupun kehidupan kita tidaklah istimewa mana, tidaklah sekaya mana, tapi mencapai sesuatu ketenangan, maka itulah sebuah kejayaan bagi saya. Okay? Dan kenapa dia buat sebuah perjalanan dan bukan destinasi? Kerana perjalanan ni banyak liku-liku dia, ada ke atas, ada ke bawah. Kita ada sakit, kita ada gagal, kita pernah berjaya, kita terturun, tertunduk. Terus kita cari Tuhan balik. Dia bukan hanya satu destinasi. Satu destinasi ni kita sampai situlah kita berjaya kan. Kita sampai dalam satu kejayaan tu, terus kita rasa selesa. Maka destinasi kita situ saja. Jadi bila sampai situ saja tahap kita. Tapi untuk kejayaan ni dia membentuk proses jati diri kita macam mana. Perjalanan ni berliku kan. Kita dapat kena ni, kadang kena marah. Kadang kita tiba-tiba lah kena cekap macam ni. Ada kita ni apalah itulah kan. Orang cakap, tapi sebenarnya orang nak nampak pun kita punya usaha di sebalik itu. Okey, dah itu saja. Jadi pada pembelajaran ini saya mengharapkan daripada kamu semua, yang pertama sekali adalah kamu mengenal dan menyenaraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis segitiga tadi. Terusnya mengkelaskanlah segitiga berdasarkan sifat geometri tu. Jadi saya explain beberapa segitiga. Dan segitiga tu kamu akan tahulah sifat geometri dia. Jadi saya akan tunjuk. Yang kedua adalah membuat dan mengesahkan konjuran tentang hasil tambah sudut pedalaman dan sudut keluaran bersebelahan, dan juga adalah hubungannya sudut luar dengan sudut pedalaman. Nanti kamu akan tengok. Okey, yang sekejap saja. Okey, yang ini adalah segitiga, sifat dia. Pertama sekali adalah segitiga tiga sama. Okey, ini adalah jenis segitiga tiga sama sisi. Okey, apa yang jenis tiga sama sisi ni? Sama sisi ni di mana sisi dia adalah sama. Sebagai contoh, sisi dia sini 3 cm. Maka di sini pun 3 cm. Di sini pun 3 cm. Jadi sifat dia macam mana? Macam mana ciri-ciri dia? Bila 3 ni sama, maka dia punya sifat semua sisi dia sama panjang. Inilah yang saya explain tadi. 3 cm, 3 cm. Semua 3 cm lah untuk segitiga ni. Semua dia punya panjang sama. Jadi sudut pedalaman dia adalah sama. Okey, sudut pedalaman ni adalah setiap sudut di ujung bucu dia ni kan. Sini semua adalah sama, adalah 60. Di sini adalah 60. Manakala di sini adalah 60 juga. Jadi semua sudut pedalaman dia adalah sama. Ingat ni, segitiga sama sisi, sudut pedalaman dia sama, dan panjang sisi dia adalah sama. Jadi itulah untuk segitiga sama sisi. Bagaimana dalam paksi simetri? Okey, paksi simetri ni, maaf. Okey. Paksi simetri ni adalah sebagai contoh kan, kalau ada kertas kan. Kalau ada kertas tu, bila kita lipat kan kertas tu,
bila kita lipat dia satu begini, maka dia akan terbentuk panjang macam sama kan. Yang ini merupakan paksi simetri dia, garis simetri dia. Bila dia berlipat satu kali, maka simetri dia, paksi simetri dia ada satu. Bila kita buat lagi yang kali kedua, maka dia boleh berlipat dua kali, maka simetri dia dua. Okay. Kalau kita lipat lagi dalam bagian lain begini tiga, maka paksi simetri dia tiga. Ini empat. Okay. Sebagai contoh, kita tengok ni. Paksi simetri bagi segitiga ni adalah satu, dua, tiga. Okey, bayangkan dia macam kertas. Bila kita lipat, dia bertemu sama dengan, dia bertemu kembali. Itulah paksi simetri. Maka paksi simetri ada tiga. Sebab dia segitiga sama sisi kan. Untuk segitiga yang kedua adalah segitiga sama kaki. Okey, sama kaki ini dia berbeza dengan tiga sisi tau. Sama kaki ini dia di sini saja. Okey, di sini dia sama. Okey, contoh ini 6 cm, ini 9 cm. Maka di sini adalah 3 cm. Jadi sifat dia, apakah sifat dia? Kita tengok dulu. Sifat dia adalah dua daripada sisi dia sama. Dua sudut tapak dia adalah sama. Okey. Sebagai contoh, minta maaf. Jadi ini kaki dia kan. Maka ini kasut dia. Ini sudut dia adalah sama. Sebagai contoh, sudut ni diberi 30. Maka di sini pun 30. Dua ni saja yang sama. Jadi saudara, kaki dia. Ini bagaikan dia punya apa? Ini kaki dia, ini bagaikan kasut dia. Kalau ini 30, sini 30, maka di sini pun 60 lah macam tu. Okey. Itu sifat dia. Paksi simetri dia ada satu saja, tidak silap saya. Okey. Betul lah satu. Sebab dia boleh berlipat satu kali. Sebab kalau kita lipat, dia apa ni, dia jadi bentuk lain kan, dia tak sama. Jadi paksi simetri dia satu saja. Kita tengoklah jenis yang ketiga. Segitiga tidak sama kaki. Okey, tidak sama kaki ni apa? Semua dia punya ni berbeza. Ini mungkin 4, sini 5, sini 6. Maka inilah segitiga tidak sama kaki. Okey. Di mana semua sisinya tidak sama panjang seperti saya katakan tadi lah. Dan semua sudut pedalamannya adalah tidak sama. Apa yang dimaksudkan tidak sama? Sebagai contoh di sini 20, di sini 60, di sini 40. Itulah dia tidak sama. Dia tidak macam tadi itulah. Yang ini 60, ini 60, kan di sini 60, sini 60, sini 60. Kalau di sini dua dia sama, 30, 30. Okey, macam itulah. Okey, sepadan dulu. Okey, itu segitiga tidak sama kaki. Kita tengok pula segitiga yang lain ni. Maka paksi simetri ada. Kita tengok pula. Yang ini pula segitiga bersudut tirus. Apa yang seperti yang kamu belajar masa chapter 8, kan bab 8, sudut tirus ni adalah dia punya sudut adalah lebih kurang daripada 90. Okey. Di mana semua sudut dalam segitiga ni adalah ialah tirus segitiga ni. Semua sudut dia tirus. Sebagai contoh sini 80, di sini 70, di sini 60. Itu segitiga bersudut tirus. Okey. Just tahu macam tu sajalah. Okey. Segitiga bersudut tirus. Ni pula segitiga bersudut cakar. Okey, yang kamu tahu seperti yang kamu belajar, sudut cakar ni adalah di mana sudut tu melebihi 90 dan kurang daripada 180. Kan sebagai contoh di sudut ni ada di antara 90 hingga 180. Contohlah sini 120, di sini berapa? Sini 100, di sini adalah 110. Okey. Begitu ini merupakan sudut segitiga bersudut cakar. Jadi sifat dia inilah satu daripada sudut dalam segitiga ialah sudut cakar. Okey. Sudut cakar. Okey, maaf jap. Sorry ah. Okey, segitiga yang ketiga. Segitiga bersudut tegak. Okey, ini semua tiada apa? Paksi simetri. Sebab bila kamu lipat pun dia bukannya membentuk yang sama. Okey, ini segitiga bersudut tegak. Jadi, segitiga bersudut tegak ni, satu daripada dalam sudut segitiga ni adalah 90. Sebagai contoh, dekat sini 90 dia punya sudut. Apabila dia ada 90, maka kita katakan dia sebagai sudut segitiga bersudut tegak. Kalau ada 90 macam tu, okey. Okey, jom kita sama-sama buat. Maaf. Kejap, point option. Okey, namakan 3 jenis segitiga berikut. Okey. Cepat. Jadi ini segitiga apa? Seperti definisi tadi. Ini adalah segitiga sama kaki. Ini segitiga sama kaki lah. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok dia punya jenis. Maaf. Jenis sini. Sama kaki dia. Maka ini kita katakan sebagai, tak nampak pula kan. Maka di sini kita pakai sebagai segitiga segitiga sama kaki. Okey, yang ini segitiga sama kaki. Minta maaf, sama kaki lah. Siapa tu? Sekejap. Bagus guna pen mirror je kan. Nampak ni jelas. Okey, yang ini apa kita belajar tadi yang ni? Sudut ni. Kan, yang ini segitiga sama sisi, okey. Yang ini segitiga sama sisi. Maka B ni sisi dia sama.
Dan sebagai contoh, sini 3, sini 3, sini 3. Maka kita katakan segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Oh, yang ini kita nampak. Oh, ini 90 degree sir. 90 degree. 90 degree. 90 degree. Jadi apa kita akan katakan ya? Seperti yang kita tahu, ini adalah segitiga. Ini. Oke, segitiga bersudut. Segitiga bersudut. Allahu Akbar. Oke. Bersudut tegak. Sebab kenapa? Sebab dia ada satu sudut tegak, yaitu 90 degree. Ingatnya, bila ada petak nih, maka dia punya darjah, dia punya sudut adalah 90 darjah. Oke, yang D ini macam mana? D ini, kita tengoklah sifat yang sebelumnya. D ini adalah segitiga bersudut cakar, kerana bila kita tengok sifat dia ni, kita boleh tahu salah satu sudut dia adalah sudut cakar. Di mana sudut cakar ni, sebagai contoh ni, sudut cakar ni ialah di mana dia melebihi 90 dan lebih kurang daripada 180. Kita tengok sudut ni, kita tengok segitiga ni, terus kita otomatik tahulah ini adalah segitiga apa tu? Segitiga bersudut cakar. Okay. Segitiga bersudut cakar. Inilah dia. Itu kita nyatakan jenis. Okey, pertama sekali dia ada sama kaki. Sebagai contoh, di sini 6 cm, 6 cm, dia sama kaki. Okey, 6 cm. Yang ini segitiga sama sisi. Yang C adalah segitiga bersudut tegak kerana ada 90 darjah. Dan D sudut dia adalah melebihi 90 dan lebih kurang 180, maka kita katakan dia sebagai segitiga bersudut cakar. Okey, kita masuk pula latihan ni. Ini nyatakan bilangan paksi simetri. Seperti itu, paksi simetri ini tadi adalah apa? Yang berlipat. Yang berlipat lah. Macam sebagai contoh ada 4. Ini berapa paksi simetri ni? Maaf lah, dah apa ni? Dah sama. Kan ni paksi simetri dia ada 1. Bila kita lipat dia ke sebelah, tu kan, dia boleh membentuk satu benda macam ni kan. Dia ada paksi 1. Lepas tu kita bila lipat sebelah, ini paksi simetri yang kedua. Bila kita lipat sini, paksi simetri yang ketiga. Ini yang keempat. Seperti yang kita terangkan tadi, yang A ni adalah paksi simetri dia berapa? Dah akan saya jawabkan. Kita tanya pula orang office, berapa paksi simetri dia ni? Yang ni. A ni. Yang mana sir? Ni A. Paksi simetri dia berapa bilangannya? Oh, 1 sir. Sangat-sangat daripada yang saya nampak. Itulah. Ini adalah segitiga sama kaki kan. Segitiga. Lucu lah ni. Okey, segitiga sama kaki kan. Segitiga sama kaki. Maka paksi simetri dia bilangannya cuma ada 1. Okey, terima kasih Fiz. Okey, yang B perempuan lah kan. Siapa? Ejak lah. Siapa? Sepetik pula ni. Syazah Wajihah. Okey, 1B ni. Berapa paksi simetri segitiga ni? Oh, Syazah. Nak jawab ke dah? Syazah? Ada kecil. Dah juga. Tak apalah. Okey, dah betul je lah. Malu balik. Kejap. Siapa lagi ni lah. Syafiqah. Berapa paksi simetri dah? Segitiga ni? 3. Betul lah. Seperti tahu kan. Ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Bila segitiga sama sisi, seperti yang dinyatakan tadi, maka paksi simetri dia ada 3. Okay. 1, 2, 3. Bila kita lipat, kita boleh nampak bentuk yang sama dalam 3 kali lah. Apa lagi di chat ni? Wow, syukur. Okey, kita masuk pada hasil tambah sudut-sudut kedalaman dalam segitiga ni. Ini simple saja. Kita tengok ni, dalam satu segitiga ni diberikanlah kan satu keadaan. Lepas tu dia garis pula satu. Okay. Maka dia ada sifat dia tersendiri. Ada definisi dia sendiri, ada ciri-ciri dia sendiri. Jadi untuk segitiga yang pertama ni kan, kita boleh nyatakan bahawa sudut kedalaman dia ni, kan ini dia cakap hasil tambah sudut kedalaman ni ialah 180. Artinya apabila kita tambahkan Y, tambahkan Z dan juga tambahkan X, maka sudut-sudut kedalaman ini adalah 180. Okey, bagi segitiga ni. Kita tengok ni. Padam. Okay, kita tengok ni. Bila kita gabungkan nilai sudut X yang biru, lepas tu kita nilai ke sudut Y yang merah, kita tambahkan dengan sudut Z, maka dia akan membentuk satu garis lurus. Bila satu garis lurus ni, maka hasil tambah sudut-sudut pedalaman ni adalah 180. Okay, itu ciri-ciri yang pertama. Okay, untuk sesuatu segitiga yang kedua, hasil tambah sudut pedalaman dan juga sudut peluaran bersebelahan
ialah 180. Okey, kita tengok ni satu segitiga ni kan. Sama juga macam tadi. Jadi hasil tambah sudut pendalaman dan sudut perluaran bersebelahan adalah 180. Di mana Z ni adalah satu sudut pendalaman segitiga ini. Nah, ini sudut pendalaman. Z ni kan, sudut pendalaman. Manakala di luar ni adalah sudut luar dia, sudut peluaran. Sudut peluaran namanya segitiga tu. Okey? Sudut segitiga tu. Maka hasil tambah kedua-dua sudut ni, nilai dia adalah 180 darjah. Jadi kita tengok ni lah, apabila sudut X ni bersebelahan ni, yang purple ni, bersebelahan dengan P ni, kan sudut luaran dia, maka hasil tambah dia 180. Seperti saya katakan dulu-dulu, apabila ada satu garis lurus yang telah merentas macam ni pun, maka kedua-dua ni, saya dah nampak kan, in color, maka kedua-dua ni adalah hasil tambah dia 180. Kedua-dua ni 180. Jadi kalau X ini Y, bila X tambah Y maka 180. Macam itulah juga keadaan dia. Bila ada satu lagi kita tulis oleh garis begini, maka di sini tambah sini jumlah dia 180. Seperti tadi inilah. Okey. Tukar balik bagi warna merah. Okey, itulah. Itu yang situasi yang kedua. Situasi yang ketiga dalam satu segitiga. Okey. Sudut perluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut hasil tambah dua sudut pendalaman bertentangan. Okay. Macam mana ni? Okey, kita tengok dulu Okey, satu segitiga. Lepas ada satu garisan di luar ni, macam inilah. Di garisnya kan di luar. Okey, ini adalah di mana sudut perluaran ni, ini sudut peluaran kan. Sudut peluaran ni. Sudut peluaran kan P ni. Nilai dia sama dengan hasil tambah dua sudut pendalaman yang bertentangan. Okey, apa yang dimaksudkan dua sudut pendalaman bertentangan ni adalah sudut P ni sama dengan sudut pendalaman yang bertentangan. Dia bukan bersebelahan tau. Dia bertentangan. Bila P ni di sini, contohlah segitiga ni di sini, sudut P ni di sini, maka dia bertentangan. Dia bukan bersebelahan, dia bertentangan. Sudut yang sudut yang Y dan juga sudut yang X. Maka kita boleh beritahu bahawa sudut P ni, yang P ni kita tengok tadi ni, sama dengan sudut X dan sudut Y. Hasil tambah dia lah. X tambah Y sama dengan sudut P. Sebagai contoh sini 120 kan. Kalau kita tengok segitiga, ada pertentangan bersebelahan ni. Kalau contohlah ada satu soalan kan, sini dibagi 120. Maka boleh kita katakan hasil tambah sini X, sini tambah Y. Jadi X tambah Y ni sama dengan 120. Okey, macam itulah. Kita tengok lagi. Kita tengok dia punya sudut ni. Maka hasil tambah X dan Y ni lah sudut merah dan biru ni. Nah, samalah. X tambah Y sama dengan P. So, dia bertentangan. Sudut luar sama dengan hasil tambah dua sudut pendalaman yang bertentangan. Bukan bersebelahan, bertentangan. Okey. Rasanya itu saja. Sekejap. Sampai situ sajalah. Okey, sekarang kita buat latihan sama-sama pula. Okey. Cari nilai P dalam setiap segitiga yang berikut. Seperti yang kita tahu, sudut pendalaman bagi semua segitiga adalah 180. Semua ni lah 45 P 100, maka sudut dia ada 180. Yang saya explain tadi lah untuk yang kali pertama tu kan. Jadi maka ya kita tambah sajalah P tambah 45 tambah 100 sama dengan 180 darjah. Jadi P sama dengan kita pindah dia bagi sebelah. 180 tolak 100 tolak dengan 45. Cuba kira berapa? Berapa tu? 180 tolak 100, 180 tolak 100 tolak 45. Berapa? 35 ah? 35. Ya, 35. Okey, terima kasih kerana respon. Betul lah. Maka sudut P adalah 35. Okey, kita tengoklah soalan kedua. Okey, ada sudut tegak satu. Seperti yang tahu yang petak ni confirm 90 darjah mah. 90 darjah sejam mah. Kan macam Cina-Cina sejam mah. Murah mah. Kan gitu-gitu kan orang kalau di kedai kan. Okay, jadi kita tahu sudut lagi segitiga semua sudut dalamnya ada 180. Jadi kita ni senang sajalah ada 90 kan. Maka P tambah 90 tambah dengan 43 sama dengan 180. Jadi P ni 180 kita pindah dan bagi sebelah, tolak dengan 90, tolak dengan 43. Okey, berapa? 47. Berapa? 47? Ya, 47. Okey, terima kasih Bis. Terbaik. Maka nilai sudut P adalah 147. Thank you Bis. Terima kasih semua. Okey, kita tengok masalah seterusnya. Cari nilai sudut X dalam setiap pelajaran yang berikut. Okey, ini adalah segitiga. Apa ni? Segitiga sama kaki mah.
kan. Wah, kenapa jadi segitiga? Segitiga sama kaki kan. Jadi sudut ini adalah sama. Maka sini kita boleh katakan sebagai E dan sini boleh katakan sebagai E. Dan seperti yang kita tahu, nilai sudut sebagai segitiga adalah 180. Jadi, oke, pelan-pelan kita buat. Jadi 180 macam ni lah. E tambah 66 adalah 180. Kan? Jadi ini 2E tambah 66. 180. Ini nama sudutnya. Jadi 2E ini 180 tolak dengan 66. Berapa? Sekejap. 180 66. Buat tak dengan 66, 114. 114. Jadi untuk mencari nilai satu ini saja, E ini saja, 114 dibagikan dengan 2. Maaf. Jadi nilai sudut E adalah 114 bagi 2 berapa? 57. Jadi kita katakan nilai E ini adalah 57. Minta maaf lah sepadam dulu ya. Jadi kita boleh nyatakan bahwa saya kasih tukar dulu dia punya warna supaya nampakkan. Jadi kita katakan bahwa sini sudutnya 57. Sini pun sudutnya 57 lah. Yang E nih. Sebelah nih. Oke, 57. Jadi untuk mencari nilai X macam mana? Siapa lagi nih? Lip, macam mana Lip? Mau cari X nih. Dia lagi nih belum terjawab kan? Alip mencari nilai X nih. Macam mana? Tak tahu kenapa pula tak tahu. Sudah kan saya explain tadi. Okey. Untuk mencari nilai X nih, seperti kita tahu, sudut pedalaman 57 ni sama dan sudut luaran nilai tambah dia adalah 180 juga. Macam garis rentas dulu lah, terus garis lintas tu kan. Bila dia ada berlanggar sama satu garis, maka di sini X, maka di sini 57 kan. Maka nilai dua tambah ni ada 180. Macam ada satu garisan lagi kan. Kan sini. Maka dua sudut yang berbeza nih, contoh X ini Z. Jadi X tambah Z ni adalah 180. Okey. Macam itulah. Dapat pelan-pelan Dip. Jangan paksa diri. Tanya juga lah kan. Jadi artinya untuk cari nilai X ni adalah X tambah 57 sama dengan 180. Jadi X berapa Hafiz? Syafiqah. Siapa lagi? Abdul Manap berapa? 180 tolak dengan 57. 123 lah. Okey, 123. Okey, oh ya betul lah. 123. Kenapa menguap ni? Okey, jadi 123. Jadi kita boleh katakan bahawa X ni adalah 123. InsyaAllah. Rasanya ada soalan kedua. Kan betul lah agak lah. Okey, soalan B. Jadi B ni kejap. Skip lah. Kita bawa dia pergi sebelah. Bawa dia pergi sebelah dulu. Supaya nampak lah. Okey, untuk soalan B, ini senang lah. Sini sudah kita tahu berapa. Sini 90. Okey. Lepas tu kita tengok pula balikkan kepada yang soalan ni. Yang sudut bertentangan ni 120 sudah bertentangan dengan X dengan Y. Jadi untuk soalan ni kita boleh katakan bahawa kan dia segitiga kan, kita boleh nyatakan bahawa kejap, nak nampak kali omongan. Kita tukar dengan warna dulu. Kita boleh katakan bahawa 144 ni nilai dia sama dengan sudut kedalamannya bertentangan dengan X ni. Okey. Maka X tambah 90 darjah. Sebab sini petakan dia buat sudut tegak. Jadi kita tahu lah nilai dia 90. X tambah 190 ni sama dengan nilai luaran dia 114. Okey. 144. Jadi jawapan dia adalah X tambah 90 sama dengan 144 kali 14 lah kan. Sebab sudut luaran ni sama dengan sudut bertentangan bagi segitiga yang sudah kita explain tadi yang ni. Yang ini. Sudut bertentangan. 120 ni contoh, maka X sama Y 120 juga kan. Okey, jadi X berapa? 144 darjah ditolakkan dengan 90. 54 kah? Yang lain, Manap 54 kah? Manap 54 kan? Betul lah 54. Okey, terima kasih. Itu sajalah. Ini contoh-contoh dia. Rasanya habis sudah ni. Betul lah. Jadi rasanya itu saya kelas hari ni kan 110 juga 110, 11-10 ya habis. Jadi kita tengok balik pada LO yang pertama tadi. Adakah kamu sudah mengenal ataupun menyeraikan sifat geometri tadi kan? Saya pun sudah explain ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga bersudut cakar. Adakah kamu sudah mengenal dan menyeraikan dia?
harap mencapailah hasil pembelajaran pada hari ini. Okay? Bolehkah yang lain? Yang lain 2 orang risau saya. Saya mau petik siapa ya? Set boy boleh kah? Min. Sorry itu saya lain kuso. Oke, kenapa pelan-pelan. Insyaallah. Kalau ada soalan saya tawar dulu lain ku pun slow. Oke. Syazah, ada masalah kah? Tidak menjawab. Oke, tidak apalah. Jadi itulah untuk LO yang pertama. Ini untuk LO yang kedua, kita sudah membuatlah tentang segitiga tersebut. Yang ada sudut kedalaman, sudut luaran, asing nilai dia. Apa? Ada. Tidak masalah Lin. Nanti saya edit, saya bagilah. Oke, jadi itu sajalah untuk kelas pada hari ini. Dan dapat pelan-pelan ya, saya nanti bagi rekaman. Nanti buatlah yang seantar tuh, yang dekat sini ini. Kejap. Mana tadi? Yang ini. Kamu salinlah sebagai pemahaman kamu. Ini nota saja, ini pun nota. Yang buatlah latihan nih. Senang sih, macam tadi ya, macam kita buat sama-sama tadi. Oke, rasanya tidak ada masalah tuh sejak tuh kan. Ini salah slide nih. Jadi itu salah salin nota contoh 3 dan buat latih diri yang seberi kan lah. Oke, rasa sampai situ ya.